Assalamualaikum, selamat pagi. Ucapkan buat semua penonton Malaysia. Hari ini diharapkan anda semua sihat. InsyaAllah kita doakan yang terbaik buat kita semua. Ceria-ceriakan pagi anda dengan MHI kerana banyak juga kita akan kongsikan sedikit informasi dan juga perkembangan terkini. Hari ini agak ceria, kerana kita meraihkan kembali. Lama ni PKPB telah menjauhkan kita. Betul. Menjauhkan kita. Telah tidak menghadirkan saya ke studio. Terima kasih banyak. Dan hari ini hampir 3 minggu juga. Kerana kita menghormatilah perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Kemudian ada arahan untuk bekerja dari rumah dan kita perlu melakukan swab test kan sebelum kita kembali sebab kita semua kan berada di zon yang merah, agak bahaya juga. Jadi memang segala peraturan kita ikuti. Dan Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Hani Miswan, Kulis dengan Farihah dan juga rakan setugas lagi akan kita perkenalkan edisi 27 Oktober 2020 Selasa 10 Rabiul Awal 1442 Hijrah. Dah pun diperkenalkan di skrin. Eli Iskandar, silakan. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat kembali Hari Miswan. Kami merindukan kehadiran anda dan disebab itu saya meminggirkan diri untuk beruang. Terima kasih banyak. Saya pun merindukan meja ni. Itulah dia. Rindu Rindu. Yalah, bila kita dah biasa dengan bekerja di tempat kerja di studio kan, kemudian kita diperlukan untuk berada di rumah. Work from home, WFH ni kan. Ya. Banyak perkara yang kita akan rindukan dan kesempatan hari pertama ni biarlah rasa lepaskan rindu pada meja ni. Duduk ni. Jangan gerak. Jam pergi mana? Jangan pergi mana? Okey, alang-alang bercerita tentang anda berada di kawasan yang sebenarnya kebanyakan kita di Magelang ni zon merah kan. Di kawasan tempat tinggal Hanif, keadaannya bagaimana? Saya berada di sekitar Setia Alam dan mungkin saya pun nak berkongsi pengalaman mereka yang berada di sebelah Setia Alam, Kelang, Shah Alam kan, sebab kedudukan geografinya dia berada betul-betul di tengah-tengah. Sebelah saja di Kelang, sebelah lagi dah Shah Alam. Jadi kalau dibenarkan pergerakan di antara daerah pun ada juga sekatan jalan raya yang perlu dilalui. Jadi macam di situ perlu menimbulkan beberapa, kadang-kadang ada juga macam cakap-cakap lah di antara kita dengan pihak yang berkuasa. Katakan bahawa saya tidak merentas daerah tapi sebenarnya dia sebelah-sebelah saya. Jadi penjelasan lebih lanjut. Jadi saya pun nak mengambil kesempatan ini, apa salah yang kita jelaskan dengan baik lah. Kalau memang kita duduk di situ sebab kadang-kadang pihak yang melakukan sekatan jalan raya pun nak tahu kan, nak pasti sebab Kelang sebelah saja. Jadi memang perlu diperjelaskan dengan betul. Dan saya pun rasa macam sekarang ni pun kita kebanyakan di Selangor ni seperti yang dikatakan Eli berada di zon merah dan juga kuning kan. Dan memang kita perlu sangat mematuhilah dan kepatuhan orang ramai saya rasa tidak perlu dipertikaikan lagi. Memang semua dah tahu, dah macam automatik dah tahu penjarakan fizikal tu bagi saya lah. Sebab kalau awal-awal dulu memang kita perlu mengingatkan tapi sekarang macam masing-masing dah tahu dah. Jadi memang sangat terbaiklah ni daripada pemantauan saya sendirilah kan. Maknanya sekarang ini tertakluk kepada diri sendiri kan, sama ada sedar atau tidak, sebab kita dah berlatih sejak Mac yang lalu. Lama tu dah berapa bulan. Kalau lihat sekarang ini dah bulan 10, dah hujung 10 dah. Kan hampir masuk November. Jadi ini sebenarnya tertakluk pada diri sendiri. Sama ada anda itu sedar ataupun tidak. Kadang-kadang sedar tapi bila berada dalam situasi ataupun keadaan lokasi yang melihat, kita cepat terpengaruh dengan keadaan sekitar. Oh tu tak buat pun. Kita pun masukkan diri kita dalam situasi dan suasana itu. Baik. Jadi kita sebenarnya bercakap berkenaan dengan pandemik COVID-19 ini, tetapi ada satu keadaan yang kita perlu berikan penumpuan kerana dibimbangi semakin lama semakin hari. Kita mengharapkan PKP berakhir, tapi adanya PKPB dan sebagainya. Bila melihat statistik semakin meninggi, jadi pihak kerajaan sekali lagi memberikan satu garis panduan yang perlu dihormati. Maknanya sekarang ni kita sekali lagi berada pada fasa yang awal dulu kan. Kita tahu ramai yang hilang kerja, ramai yang tak boleh menjana pendapatan, ramai yang tak boleh mencari pekerjaan baharu. Susah dalam keadaan sekarang ini. Ini membuatkan keadaan muflis itu yang sangat-sangat dibimbangkan. Jadi kalau kata tahun depan 2021 itu sebenarnya yang akan dikatakan lebih ramai yang akan muflis. Sebab bila moratorium dah habis kan, sebab ada juga yang ambil sehingga Disember. Jadi bila berakhirnya nanti bagaimana keadaan itu? Itulah. Kita bercakap tentang satu situasi yang membimbangkan juga pandemik COVID ni. Maknanya muflis dalam kalangan golongan muda ni. Kan sebab apabila diberi kesempatan untuk mendapat kad kredit dan sebagainya, mendapat pinjaman, jadi kegairahan untuk berbelanja tu ada di luar kawalan dan kemampuan kadang-kadang. Jadi apatah lagi dalam fasa COVID ini. Yang duit tak berapa nak ada, kerja tak berapa nak ada, kemudian adanya jualan murah di dalam portal online dan sebagainya kan. Jadi banyak perkara yang harus kita lihat dan apabila disebutkan bilangan golongan muda yang muflis
terutamanya ketika krisis kesihatan COVID ini dan kemudian akan berlanjutan. Ya. Bagaimana kita nak menguruskan situasi itu? Bercerita mengenai bilangan, ini satu data mengatakan bahawa kes muflis dari Januari ke Ogos 2020 saja seramai 5,066 orang telah pun melakukan permohonan lah untuk diisytiharkan muflis, dan Jabatan Insolvensi juga dah merangka pada tahun 2021 daripada 50,000 nilai ambang muflis tu dinaikkan kepada 100,000. Dinaikkan supaya tidak ramai yang berstatus muflis tu. Dan dijangka perangkaannya ini mungkin sikit akan mengejutkan kita semula bahawa 1,000 orang dijangka akan diisytiharkan muflis pada setiap bulan bermula Januari 2021 ya. Setiap bulan Setiap bulan. Sebab ini telah kan daripada 50,000 telah dinaikkan 100,000 kan had ambang muflis itu. Kalau dulu kalau ikut rekod dulu 6 Oktober 2017 dah naikkan juga daripada 30,000 naik kepada 50,000 tapi disebabkan pandemik ini kan. Bayangkan 30,000 dulu tu kalau misalnya kita dikekalkan berapa ramai. Dah ramai lagi. Itulah dia. Baik. Kita nak bicara berkenaan dengan muflis ketika pandemik ini nanti seketika dengan tetamu yang kita akan bincangkan lebih lanjut. Tapi sebelum itu kita nak berkongsi dahulu artikel akhbar pada hari ini, pilihan penerbit. Kita mulakan di berita harian. Ini semalam kita dah bincangkan juga cuaca panas, kondisi panas politik negara kita. Dan di muka hadapan berita harian buktikan janji utamakan rakyat. Jadi pelbagai pihak menuntut ahli politik buktikan janji mereka mengutamakan kepentingan dan kebajikan rakyat berbanding agenda peribadi dan kepartian ketika negara berdepan penularan wabak COVID-19 ini. Jadi di halaman ke-4 dan ke-5 turut diberikan perhatian Pertubuhan Mewakili Kaki Tangan Awam dan Swasta serta usahawan belia negara ini menuntut semua ahli politik membuktikan janji mereka mengutamakan kepentingan dan kebajikan rakyat berbanding agenda peribadi dalam situasi negara berdepan pandemik COVID-19. Titah Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah supaya mengutamakan kesejahteraan rakyat sewajarnya mendorong mereka menghentikan pertengkaran politik yang masih berterusan ketika ini. Jadi sikitlah saya nak petik kenyataan Presiden Kongres Kesatuan Pekerja dalam Perkhidmatan Awam QPAX Adnan Mat. Dia kata kalau boleh ahli politik duduklah berbincang elok-elok kan, memutuskan cara terbaik untuk membantu rakyat yang semakin tertekan situasi semasa politik dan lonjakan kes harian COVID-19 ini. Ini yang kita semalam berbicara juga berkenaan dengan bagaimana harap-harap ahli politik ini dapat duduk semeja, mendapatkan kata sepakatlah sebenarnya. Lupakan sedikit berkenaan dengan pergolakan kepartian yang mereka hadapi. Jadi mungkin fahamilah kembali apa yang harus diutamakan kini. Baik, itu di berita harian. Ya, saya teruskan di Harian Metro. Ini sedikit muka hadapannya dengan tajuk Titik Hitam Lebuh Raya. Laluan dari kilometer KM 0.6 hingga KM 11.3 Lebuh Raya Lembah Kelang Baharu NKVE adalah penyumbang terbesar kes kemalangan jalan raya di negara ini sejak 2016 hingga Jun 2020 yang membabitkan hampir 6,336 kes, dan dikabarkan faktor utama pemandu dan penunggang motosikal gemar menggunakan lorong kecemasan di kawasan itu. Malah laluan itu juga adalah antara 6 hotspot kemalangan paling banyak berlaku. Perincian ini boleh dibaca di halaman kedua dan ketiga. Dan dengan tajuk perangkap laluan darah, ini sekali lagi KM 0.6 hingga KM 11.3 Lebuh Raya NKVE dikenal pasti sebagai lokasi panas kerap berlaku kemalangan, dan ianya disebabkan ada beberapa lokasi titik buta punca kerap berlaku kemalangan. Dan juga di halaman ketiga dipaparkan sikit infografik berkaitan dengan 5 kawasan hotspot yang dikatakan dengan membabitkan 6,363 kes di hotspot yang pertama, manakala 5,129 kes di hotspot yang kedua, dan selanjutnya lah boleh dibacakan di sini. Dan antara faktor penyebab adalah kerana kenderaan berhenti di lorong kecemasan, motosikal yang menggunakan laluan kecemasan, laluan air melintasi jalan raya, keadaan jalan yang licin di kawasan selekoh dan memandu melebihi had laju yang dibenarkan. Juga dipaparkan berkenaan komited daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia berkaitan untuk mengurangkan kadar nahas, dan ini sekali lagi lah dimaklumkan kerana kemalangan jalan merupakan antara pembunuh yang tinggi juga di negara kita terutamanya, dan diharapkan dengan adanya perincian sebegini dapat membantu kita sekurang-kurangnya lebih berhati-hati, kerana memang benar kawasan itu ataupun sepanjang lebuh raya ini memang selain daripada yang bawa laju, banyak juga kawasan-kawasan hotspot lah yang perlu diberikan perhatian. Okey, ini Metro. DNST. DNST. Okey, ini
kesinambungan daripada apa yang dikongsi oleh Fariha tadi kan, muka hadapan. Saya rasa tajuk ni sangat dah sesuai. The real enemy, COVID-19 cases spiraled to a record 1,240 yesterday. A grim reminder that is far from being beaten. It is folly to continue politicking at the expense of the people and country when, in the end, all that might be left to be won is a nation ravaged by disease. Saya rasa ni caption yang cukup kalau saya ahli politik, saya akan sentak baca ni. Menusuk lah. Menusuk. Istilah folly itu maknanya tidak cerdik lah. Maknanya berpolitik dan sebagainya telah pun diingatkan oleh Yang di-Pertuan Agong tentang perkara ini. Cuma itulah sekarang ni masih lagi kita nampak kegairahan itu. Masih kita nampak perebutan dan sebagainya. Cuma barangkali ada satu cara yang boleh dilihat dapat diberi kepada kelompok politik ini untuk menguruskan supaya betul-betul bila sebut istilah mandat rakyat tu betul-betul kita nampak. Ya, bukan hanya mandat rakyat itu satu istilah yang macam ini bila sebut ni rakyat kata betul lah mandat rakyat. Itu mandatnya. Jadi ini boleh difikirkan bersama-sama ya, sebab kita pun semakin lama sebagai rakyat ini melihat apa yang berlaku. Kalau dulu zaman pra media sosial ni mungkin kita tak nampak sangat. Dan ini setiap kali kita buka YouTube kita akan tengok yang mana siaran langsung. Kan yang memberikan gambaran terkini apa yang berlaku dan sebagainya. Okey, muka surat 2 dalam NST juga membawakan perkongsian dan perincian lebih lanjut. Rekod 1,240 new COVID-19 cases, 972 cases, 927 cases in Sabah alone with deaths in all in the state. Ya, dan banyak lagi perkara-perkara yang membaikkan PKP yang membimbangkan kita ni. Bukan satu yang menggembirakan bila 3 angka jadi 4 angka. Betul. Ya, mungkin esok 3 angka balik. Ya. Cuma kita nak dengar, adakah kita akan kembali ke 2 angka ataupun 1 angka? Ya. Kita mengharapkan itulah. Ya. Pastinya kita sedia maklum bahawa hujung Oktober ni akan berlakunya kan statistik yang agak tinggi, tetapi kita hari-hari mendoakan semoga COVID ini semakin melandai, semakin menurun dan menurun. Baik, kita bercakap berkenaan dengan statistik ni tadi, Eddie dah sebutkan kan 1240 itu antara statistik yang tertinggi setakat ini. Kalau sebelum ini kita lihat angka 1228 dah cukup tinggi, tetapi mengejutkan 1240. Itu dia. Dan terdapatnya kluster baru, 3 kluster baru. 7 kematian dicatatkan 2-3 hari kebelakang ini, 78 kematian yang dicatatkan. Dan jumlah kes aktif setakat ini adalah 9,744. Ini maknanya keboleh jangkitan. Ya. Ya. Bayangkan 9,744 ni bertebaran. Ya. Sekarang ini kan di merata-rata tempat dan tidak dibendung. Jadi macam mana? Ya, dan tapi apa pun kita berikan sikit kabar positif lah. Kes yang sembuh juga 691 kes. Alhamdulillah. Tinggi juga daripada kes yang telah dijangkiti, dan ini sekali lagi kredit kepada semua barisan petugas hadapan kita yang bertungkus lumus setiap hari. Saya percaya, apatah lagi semalam saya pun baru terlihat satu video tentang bagaimana mereka mengebumikan mayat salah seorang pesakit COVID-19 ini. Memang sangat tertib, aturannya memang sangat teratur, dan mereka ini bergerak dalam satu SOP yang sangat-sangat teliti dan kemas lah. Jadi hanya mereka saja yang mampu melakukan perkara tersebut. Kita hanya mampu untuk bercerita saja berkenaan dengan pengorbanan mereka. Dan setinggi-tinggi penghargaan diucapkan kepada mereka yang masih lagi berjuang setiap hari. Dan ini kes yang berlaku di Sabah sahaja. Saksikan. Lebih 900 kes telah dicatatkan semalam. Agak menggusarkan juga. Orang-orang Sabah, kami di Semenanjung mendoakan buat kalian semua dan teruskan mematuhi segala SOP dan di Selangor turut mencatatkan agak tertinggi, kedua tertinggi 177 kes. Nampak kuning dan merah saja warna yang di Selangor. Kalau dilihat di Selangor tadi, di sebelah tengah dan juga selatan Selangor itu kan, sebab kepadatan penduduk lebih tinggi di situ, jadi menampakkan warna merah lebih banyak di situ berbanding bahagian hulu Selangor dan juga Sabak Bernam yang masih lagi yang kita harap teruslah kuning dan kemudian menjadi hijau lah ya. Dan ini pun antara yang terbaru juga kerana kawasan Kuala Selangor terutamanya Sabak Bernam, ketiga kawasan tersebut adalah kawasan yang zon hijau sebelum ini. Jadi dengan peningkatan kes yang berlaku di Lembah Kelang, di Selangor terutamanya dengan 176 kes semalam, menjadikan kawasan Selangor antara yang aktif selepas daripada Sabah. Dan 7 kes kematian dilaporkan semalam, dan kesemuanya dari Sabah yang membabitkan pelbagai latar belakang, antaranya penyakit kencing manis, darah tinggi, penyakit jantung,
dan juga ada juga yang babitkan orang kelainan upaya, dan kesemuanya merujuk kepada warga negara dan bukan warga negara. Ya. Ada 4 warga negara dan 3 bukan warga negara. Ya. Dan kita sentiasa harap tidak ada kluster baru muncul. Ya. Dan kluster baru ni juga membabitkan nama-nama yang sebelum kita membuatkan kita rasa okey, ni bahagian mana ni? Kalau nama daerah atau nama tempat tu kita tahu. Nama-nama seperti kluster utama yang sebelum ni menggemparkan Lembah Kelang ni kan. Okey, ini antara kluster baru, Hampar, Tapah dan sebagainya. Okey, dan kita haraplah kluster-kluster ini bukan berada di kawasan berdekatan dengan kita. Ya, dan terus mematuhi kawalan Kediri, dan aplikasi My Sejahtera tu kalau dah dimuat naik dalam telefon pintar tu, manfaatkan sebaik-baiknya. Dia lebih mudah sebenarnya kan. Okey, itu antara perkongsian kita tentang COVID. Jadi pastikan kita dapat mengendalikan norma baru ni, menjalani norma baru ni dengan sebaik-baiknya insya-Allah. Semalam ada pengumuman penting juga buat kita semua kan. Bila kita di kawasan PKPB, tertanya-tanya, berteka-teki adakah akan disambung, adakah akan dilanjutkan ataupun cukup tempoh 2 minggu itu. Akhirnya sudah ketahui PKPB di Selangor, di Kuala Lumpur Putrajaya dilanjutkan sehingga 9 November. Manakala PKPB zon nilai dilaksanakan mulai 28 Oktober. Fariha jangka tak? Saya jangka sebab Hanif? melihatkan statistik yang meningkat kan. Bayangkan ketika waktu Mac tempoh hari pun ketika PKP kita hanya bermain di sekitar 3 angka tu pun dah sangat menakutkan. Sekarang dah ke 4 angka konsisten dengan 700, 800, sekarang dah 1000 lebih pun. Jadi untuk menjangkakan bahawa PKPB itu disambung memang sesuatu yang sangat wajar lah. Kan? Cuma mindset kita kena bersedialah, bukan kita menantikan penghujung PKPB itu atau diumumkan untuk kita rasa okey lepas ni semua dah berjalan seperti biasa. Dengan perangkaan yang dikongsikan itu sentiasa orang kata expect the worst lah, tapi hope for the best, itu yang paling penting sebenarnya. Dan semalam turut dikongsikan berkenaan dengan pelanjutan PKPD di Taman Khazanah Indah dan Pangsapuri Mutiara Kasih, Lahad Datu serta Felda Umas Kalabakan. PKPD Taman Mesra dan Taman Mawar. Jadi mereka bersetuju untuk melaksanakan PKPD di kawasan ini, maknanya di Sandakan Sabah, bermula 28 Oktober sehingga 10 November 2020. Ini merangkumi banyak juga, jumlahnya 5,100 unit rumah dan melibatkan 22,500 orang penduduk. Dan PKPB di zon nilai tadi telah dimaklumkan akan dilaksanakan PKPB melalui 28 Oktober. Dan SOP PKPB dan SOP PKPD adalah sama seperti yang diumumkan sebelum ini. Dan untuk mengetahui berkenaan dengan perincian lebih lanjut, mungkin ada sedikit kekeliruan di antara SOP-SOP sebelum ini, boleh layari laman Sesawang MKN untuk maklumat lanjut. Kita jangan dengar sebarang pemakluman berita palsu lah. Kan, sebab kadang-kadang ada yang ditularkan saja untuk memomokkan kita berkaitan dengan PKP, PKPD, PKPB ni. Kita dapatkan yang sahih saja supaya kita tak panik, tu yang paling penting lah. Betul, kan? Betul. Dan kita juga raikan selain daripada frontliners, pemilik-pemilik premis yang sentiasa mengingatkan kita untuk mengambil imbasan suhu, kemudian melakukan perkara-perkara seperti makan pelitup muka. Sebab itu juga kebertanggungjawaban yang harus dipikul bersama. Kadang-kadang kita terlalu gairah masuk kedai dan sebagainya, kita nampak macam tak ada orang jaga di depan. Betul. Melulu masuk. Eloklah ditahan tu. Betul. Kan? Emosi juga kalau tengok kita dari belakang ikut dia kan. Dia pula meluk sebab tak ada orang jaga tepi tu kan. Masa dulu sebab ada orang yang menunggu. Betul. Baik, bercakap berkenaan dengan pemakaian topeng, bagaimana SOP harus dilakukan. Kadang-kadang kita berada di kawasan pejabat ni, kita ambil indah tak indah kan. Jadi ini semalam satu orang kata spot check. Spot check. Masa zaman sekolah kan, spot check, pengawas spot check, guru disiplin spot check. Ini guru disiplin kami. Yang tiba untuk buat rombongan ketua-ketua mewakili Ketua Balai Polis Daerah Petani Jaya, iaitu ACP Nik Azini. Ini merupakan lawatan mengejut ke Seri Pentas. Pada jam 11 pagi semalam melakukan pemantauan di setiap jabatan. Adakah kami ini mengikuti SOP sempena dengan COVID-19 ni kan? Sebab di kluster tempat kerja ni antara yang tertinggi juga yang menjadi tempat penyebaran kan? Betul. Jadi memang perlu dilakukan pemantauan, dan ini laporan yang disediakan oleh wartawan Fazli Kamis.
Berikutan peningkatan jumlah jangkitan wabak COVID-19 dan pertambahan kluster baharu berkaitan tempat kerja di Selangor, Polis Diraja Malaysia bertindak proaktif memantau tahap pematuhan prosedur operasi standard SOP Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di daerah Petaling Jaya dengan menggandakan lawatan mengejut di premis perniagaan dan pejabat. Terima kasih kerana support selama ni. Menurut Ketua Polis Daerah Petaling Jaya, Asisten Komisioner Nik Zani Muhammad Faisal, rekod semasa mencatatkan peningkatan kluster baharu tempat kerja menjadikan jumlah keseluruhan kluster ini berada di tangga kedua, iaitu sebanyak 6 kes setakat ini. Ketua-ketua polis balai ni saya dah kerahkan untuk pergi ke pejabat-pejabat bagi menasihatkan. Kalau ada kekurangan kita bagi nasihat sikit. About 5 to 10 minutes. ACP Nik Zani mengetuai rombongan ketua-ketua Balai Polis Daerah Petaling Jaya dalam lawatan mengejut ke Seri Pentas, Bandar Utama. Beliau yang tiba pada pukul 11 pagi melakukan pemantauan di setiap jabatan selain studio rakaman Media Prima. Pada pandangan saya, TV3 atau Media Prima ni sangat cantiklah cara dia mengambil berat tentang nak kontrol penjangkitan COVID virus di tempat kerja ni. Dari awal saya masuk, saya tengok scan code tu ada, tempat hand sanitizer semua ada. Dan saya tengok Seri Pentas ni ataupun Media Prima ni dia betul-betul praktikkan mana management 100% bekerja dari rumah dan penjarakan sosial memang glaringly orang kata nampak, memang jarak tu ada. Di cafeteria ke, di tempat cubicle ke, memang boleh nampak sekitar. Face mask, tak ada satu orang pun saya tengok tak pakai face mask. Ini adalah best practices. Menurut beliau lagi, lawatan berkala ini akan dilakukan dari semasa ke semasa bagi memastikan pematuhan SOP terus diamalkan agar rantaian penyebaran COVID-19 dalam negara dapat diputuskan, sekaligus menjadikan daerah Petaling Jaya khususnya kembali berstatus zon hijau. Kalau kita ambil mudah ataupun kita anggap keadaan telah kembali normal, dan itu adalah satu kesilapan yang besar. Setiap hari, negara di seluruh dunia bergelut menentang pandemik COVID-19. April lalu, Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah diiktiraf sebagai antara doktor terbaik dunia oleh sebuah stesen televisyen Cina yang kagum akan strategi beliau dalam menangani COVID-19 di Malaysia. Terkini, beliau turut dinamakan sebagai antara trio wira COVID dalam portal berita di Independent dari Singapura. Sebaris beliau ialah Dr. Anthony Stephen Fauci dari Amerika Syarikat dan Dr. Ashley Bloomfield dari New Zealand. Penulis artikel portal itu memuji tindakan beliau dalam mengendalikan situasi COVID-19 di Malaysia, lebih-lebih lagi dalam menghadapi gelombang ketiga ketika ini. Selain taklimat harian, beliau juga berjaya memenangi hati rakyat di media sosial dalam menyampaikan nasihat dan informasi terkini secara bersahaja. Memetik artikel itu lagi, negara-negara lain perlu tenang dan bersatu padu dalam menentang ancaman wabak ini bagi menjamin kesejahteraan rakyat. Sekali lagi, sekalung tahniah buat Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah. Ya. Sekalung tahniah buat Tan Sri DG kita yang bertugas lumus memberikan maklumat perkongsian. Pada masa yang sama, Tan Sri Nur Hisham ni mewakili Barisan Harapan yang lain jugalah. Pasukan kesihatan maksudnya. Panglima dan pasukannya, ketumbukan, gerombolannya semua yang bertugas lumus menjalankan tugas untuk mengekang penularan pandemik COVID-19 ini. Kalau kita melihatkan negara kita sendiri bagaimana menguruskan krisis ini dengan baik sebenarnya daripada kesihatannya dari segi kerajaan, bagaimana, sebab saya berkongsi sedikit berkenaan apa yang kita lalui ini dengan rakan di Indonesia. Jadi rakan Indonesia sangat mengkagumi bahawa bagaimana kerajaan juga turut membantu rakyat dalam berhadapan dengan pandemik ini dengan bantuannya, pakej rangsangannya dan macam-macam lagi. Dan kesihatannya bila kita melihat Barisan Harapan yang tak pernah putus asa. Jadi bila kita berkongsi dengan orang luar melihat bagaimana negara kita ini sebenarnya dapat mengurus dengan baik. Jadi bersyukur dengan apa yang kita ada kan. Janganlah nanti bila dah dapat apa yang diberi dengan sekelip mata je
melupakan itu semua kan. Betul. Kita faham kebimbangan setiap individu ataupun rakyat Malaysia berkaitan dengan apa yang berlaku sekarang kan. Ramai juga menyalahkan di antara satu sama lain. Tapi kredit harus diberikan juga kepada yang perlu. Kerana kerja yang baik telah pun dilakukan sebelum ini dan saya percaya kita berdepan dengan satu lagi gelombang yang ketiga dikatakan dan mungkin kerja yang baik juga boleh dilakukan. Sekali lagi kita perlukan bahawa seluruh rakyat Malaysia lah bersatu hati. Kita lupakan segala yang negatif. Apa yang dah berlaku mungkin dah berlaku. Kita perlu fokus kepada apa yang perlu kita lakukan selepas ini dalam memastikan bahawa sebab nak tak nak kesihatan kita juga yang perlu diutamakan kan. Sampai kita menyalahkan satu sama lain, kita juga yang perlu mengutamakan kesihatan sebab sekarang ni kalau perasan kalau Eli dan perasan kalau di era PKP yang pertama dulu kita tak rasanya terlalu dekat dengan kita, betul tak? Sekarang ni memang dah rasa di mana-mana di kan? sekeliling kita, betul? Di kawasan blok kejiranan sebelah, di kawasan kedai di depan tu pun dah ada kes yang berlaku. Jadi memang kita yang memang perlulah hashtag tersebut bahawa kita ni memang perlu menjaga kita sendiri. Sebab kita semua, bagi kita semua tak kira latar belakang ke, fahaman ke, kepercayaan dan sebagainya, musuh kita semua satu, musuh yang sama iaitu COVID-19. Kita tak mahu melihat sekarang ni, misalnya kita ada 3 kelompok yang mempunyai kepentingan tertentu, mengeksploitasi COVID-19 itu untuk mengalahkan yang lain. Betul. Sebenarnya kita patut bergabung dan melawan musuh. Bukan saya gunakan musuh ni untuk menghancurkan awak semua. Betul. Dia rangkaian lah kan. Bayangkan kalau kita tak sihat dalam masa sekarang ni kan, ini kan rumah baru. Kalau kita tak sihat, kita kena kuarantin 14 hari. Bayangkan dalam masa 14 hari itu kita lumpuhnya, bagaimana kita tak boleh keluar bekerja dan sebagainya. Samalah juga kalau kita letakkan situasi ini sebenarnya dengan isu politik kita. Kan sebenarnya semuanya berangkai. Ya, betul. Dan apabila kita kata berkenaan berangkai, kita kembali kepada topik Muflis seperti tadi kan. Tadi kita bercerita mengenai kesihatan, era politik yang berlaku sekarang ini dan membabitkan ekonomi pula, rakyat yang terkesan. Bayangkan tadi kita jangkakan bahawa 1,000 setiap bulan tu individu yang dijangkakan akan memohon untuk isytihar Muflis pada tahun 2021. 1,000 tu satu angka yang sangat besar. Itu kalau 1,000. Kalau lebih Okey, bayangkan anda menjadi pemerintah ataupun kita menjadi pemerintah kepada rakyat yang sakit. Nak berbelanja tak boleh, nak bekerja tak boleh. Kan? Jadi macam mana nak jadi nak menyelia negara dalam keadaan itu kan? Jadi ini perkara yang pastinya sedang diperhalusi oleh pihak yang bertanggungjawab yang mengatakan mandat rakyat itu menjadi diutamakan dan kita akur dan dengar nasihat dan juga titah si Pentua Pembina Yang Pertuan Agong kan untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Baik, seterusnya kita akan berehat seketika. Kembali nanti kita akan bincangkan lebih lanjut berkenaan dengan bagaimana kita dapat membantu memberi sikit jalan untuk mengelak jadi muflis. Semua nanti kita akan bersama dengan perunding kewangan rakyat kita. Semuanya selepas ini. Bantuan Prihatin Nasional BPN yang kini memasuki fasa kedua atau 2.0 ialah bantuan tambahan yang disediakan kerajaan untuk meringankan beban ekonomi rakyat yang masih terkesan ekoran pandemik COVID-19. Kementerian Kewangan mula mengagihkan bayaran kepada penerima yang layak sejak 19 Oktober lalu, iaitu 7 hari lebih awal berbanding tarikh yang dimaklumkan. Bagi penerima BPN yang tidak mempunyai sebarang akaun bank, penunaian boleh dibuat di cawangan Bank Simpanan Nasional bermula semalam 26 Oktober 2020. Nazatul Fiza Zulkifli dan Leo Mix Bobby Edwin antara individu yang tergolong dalam kategori M40. Bagi mereka, bantuan yang diterima digunakan untuk memudahkan urusan harian. Saya akan fokus kepada keluarga terlebih dahulu sebab masa sepanjang tempoh PKPB ni memang saya banyak habiskan masa di rumah sahaja. Bekerja pun dari rumah. Mungkin saya punya komitmen menurun tapi keluarga punya komitmen naiklah ibu bapa saya untuk bayar bil api, air, makan dan sebagainya. Perancangan saya dengan bantuan Prihatin Nasional 2.0 yang telah diberikan oleh kerajaan ini, saya akan membeli peralatan-peralatan pejabat seperti kerusi dan juga meja kerana sekarang saya sedang bekerja dari rumah dan sekiranya ada lebihan daripada pembelian tersebut, saya akan menggunakan duit itu untuk membeli peralatan-peralatan asas di rumah seperti lauk pauk ataupun peralatan asas dapur.
Dikategorikan dalam kumpulan B40, Muhammad Syafiq Zulkifli dan Nurul Natasha Sudin ada perancangan tersendiri apabila menerima BPN 2.0 ini. Dapat menampung keperluan harian saya atau perbelanjaan harian saya seperti duit petrol, duit makan semasa saya di office lah. Saya bekerja dalam sektor swasta dan kini saya tergolong dalam golongan B40. Perancangan saya selepas mendapat bantuan fasa kedua BPN daripada pihak kerajaan adalah dengan menjadikan ia sebagai wang simpanan kecemasan pada masa akan datang. Biarpun menerima bantuan kerajaan untuk menggalakkan perbelanjaan demi menggerakkan ekonomi, rakyat terus disarankan membuat perancangan kewangan sebaik-baiknya memandangkan krisis pandemik ini masih belum tamat. Itu sebahagian daripada mewakili B40, M40. Kita melihat bagaimana mereka memberi sikit pandangan setelah mendapat bantuan apa yang mereka lakukan, dan kita percaya sebab berlakunya PKP dan juga PKPB itu menghadkan pergerakan. Jadi menghadkan juga. Kadang-kadang kita kalau bebas, macam-macam kita nak beli. Betul tak? Tapi tak semestinya. Menghadkan pergerakan. Pergerakan. Tapi ini tak had. Komitmen. Komitmen itu mungkin pelbagai. Ya, cuma tidak menghad atau memanjangkan lagi tempoh masa melihat skrin dan mencari barang-barang yang diinginkan dalam talian. Okey, kita nak bercerita lebih lanjut. Tadi di awal siaran Hanif dan juga Faria, ya, kita semua bercerita tentang muflis ekoran pandemik COVID ini, krisis kesihatan yang juga menjadi krisis kewangan, krisis ekonomi ini. Jadi ada langkah-langkah kita seolah-olah macam diambang muflis itu. Jadi bagaimana untuk mengelak daripada berada di kawasan itu, di threshold itu, supaya dalam tempoh PKP ni kita dapat uruskan kewangan kita dengan baik, dan selepas PKP insya-Allah semua kembali pulih. Ya, insya-Allah. Ya. Baik, kita kenalkan dahulu tetamu kita pada pagi ini iaitu Encik Syamsuddin Abdul Kadir, Perunding Kewangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lama tak jumpa. Ya, betul. Itulah dia. Terima kasih banyak sudi bersama kami. Amin. Baik, bila kita bercakap mengenai perkataan muflis, itu satu perkataan yang sangat menakutkan sebenarnya, kan? Apatah lagi kita tengok statistik Januari hingga Ogos tahun ini saja 5,066 kes. Kita melihat keadaan yang kita berdepan sekarang ni dengan pandemiknya, kan? Bagaimana sebenarnya kita nak melihat bahawa walaupun pelbagai inisiatif kerajaan telah diberikan, kita dah bagi masa tempoh 6 bulan untuk menguruskan, tetapi masih rasanya mungkin bantuan itu tidak mencukupi untuk bekalan masa depan tu, kan? Penangguhan dan sebagainya, tapi kalau tak pandai mengurus, pastinya itu sebenarnya memberi kesan kepada rakyat. Okey. Bagaimana situasi ini kita boleh membantu rakyat nak berdepan dengan keadaan yang mungkin masih lagi panjang? Okey, yang pertama yang kita lihat yang biasanya berlaku muflis ini disebabkan oleh hutang-hutang yang jahat sebenarnya. Hutang yang jahat. Dia memang ada keperluan dengan kehendak. Yang kebanyakan yang saya tengok yang berlaku kehendak. Pertamanya pembiayaan peribadi. Pembiayaan peribadi ni kalau kita ambil ni sebenarnya kita membeli barangan keperluan barangan kehendak yang kita tidak mampu. Okey. Itu yang kita ambil pembiayaan peribadi. Ya. Pembiayaan peribadi adalah bom jangka untuk rakyat. Okey. Membeli. Sebelum tu, istilah pembiayaan peribadi itu bunyi macam baik. Sebenarnya kalau sebut personal loan tu lagi kita rasa. Betul. Dia personal loan. Dia sebenarnya bila pembiayaan peribadi dia Islamik. Kalau personal loan tak. Tapi dua-dua ni adalah hutang-hutang yang buatkan kita semakin lama semakin miskin sebelum ni. Tapi di zaman pandemik ni hutang-hutang yang membuatkan kita menghampiri bankrupt lah, untuk muflis lah. Ya, dua tu. Dan juga pembiayaan kereta pun sama. Lebih 5 tahun, ini adalah bom jangka yang boleh masukkan menyebabkan kita muflis. Dan bagi apabila berlaku pandemik, kita tahu ramai yang kehilangan pekerjaan. Jadi alhamdulillah masa kerajaan bantu yang moratorium selamatlah. 6 bulan tu selamat, tapi selamat pun yang kena muflis ni dia bertambah sebab ada orang yang dah tertunggak sebelum pandemik. Jadi pandemik ni menambahkan lagi lah. Jadi apabila tertunggak sebulan tak ada masalah. Yang muflis ni biasanya dia bermula 3 bulan. Dah tertunggak ke atas dan jumlah dia mesti 50,000. Kata kepada rakyat di luar sana tak payah risau sangatlah jika hutang tuan-tuan bawah 50. Sebab ada juga yang hubungi saya kata tuan ni bank nak bankruptkan saya. Saya kata hutang berapa? 30,000. Itu akta dulu. Akta dulu 30,000. Akta sekarang mesti 50,000 dan ke atas. Jadi bagi mana yang contoh dah habis moratorium, masih tak dapat apa-apa pekerjaan dan sebagainya, pendapatan, pergi berhubung dengan bank,
untuk berurusan. Ya. Kalau bank pun tak boleh nak bantu kita, sebenarnya walaupun muflis tu benda yang paling kita benci, benda yang paling menakutkan yang kita tak nak ada dalam sejarah kita, sebelum kita muflis lebih baik kita pergi offer diri sebagai untuk dimufliskan. Supaya tak ada dah interest untuk di-charge kan. Okey. Contoh kita tengok dah tak ada cara dah. Tak apa, kita declare muflis dulu. So bila muflis ni interest dah tak ada dah. InsyaAllah dah dihentikan lah. Berapa banyak yang tu. Dan dia sebenarnya walaupun muflis di zaman ini kita boleh keluar balik. Keluar balik dalam tempoh 3 tahun kalau kita bayar lebih kurang, kalau kita bayar dengan cantik kita boleh keluar balik. Okey. Ni yang mana yang dah tak ada cara dah. Maksudnya dia dah buat hutang jahat, dengar hari ni baru tahu hutang jahat aku dah ada semua. Dah rasa dah tak boleh dah. Cuba cari ikhtiar business income dah tak boleh, dan kita declare cepat-cepat sebab interest dia tak akan berhenti. Di hari tu yang kita terhenti bayar moratorium tu ansuran. Kadar charge bank kebanyakannya adalah berjalan seperti biasa. Ini seolah-olah memberi gambaran macam kalau muflis istihar lah. Ya betul. Dulu memang saya nampak benda tu benda tak bagus. Sebenarnya dia ada dua bankrupt ni di bawah Jabatan Insolvensi boleh dilakukan dua oleh sama ada di mahkamah, oleh pemerintah bank kita atau kita sendiri serah diri. Serah diri macam kita hantar kereta dah tak boleh bayar pergi bank, ada kes dulu dia pergi ke bank. Ni kereta ni cik nak kunci kereta saya dah tak boleh bayar. Okey, kalau dalam keadaan itu setengah orang macam kalau kereta kena tarik sebagainya akan disenarai hitam kan. Kalau serah diri ni adakah akan disenarai hitam sebenarnya muflis ni bukanlah benda sesuatu yang benda yang tidak bagus. Dulu saya percaya macam tu. Sekarang dah semua tak ada takut istilah tu kan. Sebab kita boleh keluar balik. Dia ada 3. Kalau boleh mungkin one day jemput Jabatan Insolvensi, dia ada 3 cara yang kita boleh keluar balik. Okey. Dalam saya ingatkan apabila muflis ni dah habis dah. Tak ada. Tapi bagi yang mana yang tak perlu serahkan diri, janganlah. Tidak, sebab kalau serah diri ni habis harta kita. Habis. Habis semua dan akaun kita dibekukan. Walaupun kita serah diri dibekukan semua. Itu yang saya nak tanya sebab kalau muflis kan semua akaun dibekukan, begitu juga dengan ada yang kata kalau isteri contohnya jadi penjamin kan, muflis juga pun sama dibekukan. Tapi sebab macam mana nak bayar dengan cantik kalau semua akaun dibekukan? Okey, dia isunya itu sebab kalau dah tak ada sumber pendapatan, tak ada, yalah, benda magic je yang boleh menyelesaikannya. Sebab kita dah tak ada sumber pendapatan, apa perlu buat? Cuma itulah saya kata bagi rakyat, jangan semua harta kita atas satu nama. Dalam pandemik ni ada seorang telefon saya, tuan, macam mana anak saya nak hantar, wife saya nak hantar anak saya pergi sekolah masa sekolah buka sekejap kan dalam pandemik tu. Saya kata kenapa? Sebab dia dah dapat surat dah. Surat yang bankrupt ni. Memang harta dia kena beku. Akaun bersama. Jangan. Kena ada, isteri kena ada akaun dia, kita kena ada. Setiap orang kena ada akaun individu. Ni semua benda akaun bersama dah habis. Nak berat, nak tambah, nak makan musim ni. Jadi kena ada harta pun sama. Kalau kita ada duit beli 2 kereta, 1 kereta letak nama isteri. Jangan sebab jangan kita bersama. tak tahu. Bukan niat kita nak lari daripada bankrupt, kita tak tahu apa yang akan berlaku di masa depan. Tapi kalau menjamin individu yang lepas tu muflis, dia kalau tengok sebenarnya yang menjamin dia panggil hutang sosial tak apa. Tak kena bankrupt. Hutang sosial ni maksudnya yang untuk contoh anak saudara kita nak sambung belajar. Kita jadi penjamin, yang tu tak akan tak akan masuk status bankrupt. Tapi kalau kita jadi penjamin kenderaan, rumah, ya. Baik. Tu grantor ni pun jaga. Jangan jadi penjamin ni bukan sekadar sign tu. Mana kita dah declare kalau dia tak bayar, aku akan bayar. Kita yang komit untuk ni. Jangan simply sign. Selalunya ia membabitkan pasangan suami isteri. Dia sebenarnya tali gantung. The moment kita sign jadi grantor ni, tali gantung dah ada sebelah kita. Itulah dia. Memang untuk dimufliskan. Wallahu a'lam. Okey. Kita ada pemanggil talian. Barangkali ada soalan ditanyakan juga sebab topik ini topik hangat atas lagi dalam tempoh PKP ni kan. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di talian? Puan Zahara. Ya, Zahara. Puan Zahara. Okey, ada soalan untuk Tuan Samsudin, silakan. Okey, sekarang ni saya nak tanya. Alright, dulu anak saya ada buat loan bank, loan kereta. Okey, sekarang ni kereta tu dah ditarik dah lama. Saya pernah lupa tahun bila. Dan dia saya rasa mungkin dah disiap muflis ke, saya pun tak faham. Benda ni yang saya tahu dulu dia kata hutang dia 18,000 dia kena bayar. Hutang kereta tu? Hutang kereta tu lah? Lepas tu sekarang ni benda ni dia diamkan aja, dia biar. Saya tak tahu. Saya rasa dah lebih 5 tahun saya rasa. Okey. Kemudian? So sekarang tu dikira macam mana? Okey. Macam tu kalau katalah kita sebagai ibu yang nak tolong, okey, apa yang saya perlu buat? Okey.
Maknanya selepas beberapa tahun kereta ditarik, kemudian ya tiba-tiba ada maklumat diterima ada hutang 18,000 ni, macam tu ya? Dia tak ada maklumat, tapi saya tanya anak, dia kata dia kena bayar 18,000. Dia kata. Tapi anak ni buat bodoh je. Okey, baik. Kereta tu dibeli daripada ni ke? Kereta dia beli memang loan kereta baru. Oh, bank. kereta baru. Okey. Kereta tu sekarang? Dah kena tarik. Dah lama dah. Okey. Okey, baik. Okey. Terima kasih penjelasan nanti dengar ya. Okey. Terima kasih. Ada kereta sudah ditarik. Ada lagi tunggakan Okey. hutang. Dia yang satu benda, kita boleh dideclare sebagai bankrupt walaupun kita tak tahu. Contoh macam kes tadi buat tak tahu, mungkin dia ambil dulu pembiayaan buat rumah sewa dia. Pemyutan makna bank tu dah filekan di mahkamah, dah dijatuhkan kita move list. Kita tak tahu lagi ni. Tu pun mungkin. Check dulu kalau akaun kita semua beku tu makna kita dah di move listkan. Okey, macam sebagai mak boleh pertama kontak Jabatan Insolvensi. Kalau kita boleh dapatkan maklumat on behalf anak boleh. Kalau tak boleh bawa anak tu pergi untuk check dulu maklumat. Ya, dia kalau walaupun nampak 18,000 dia gini, hutang ni contoh hutang kat kredit dia 4 tahun sekali dia double. Mana kalau kita hutang 18, 4 years kita tinggal. Tadi 5 tahun. Kalau 18,000 dia akan jadi 36,000. Tak campur dengan charge lain. Ni kalau tak bayar langsung lah. Macam kes tadi dah kena tarik. Dia akan ada charge tarik, charge storage kereta sehingga dia lelong. Lelong tu cover tak? Lepas tu apa lagi penalty yang bank tetapkan. Campur semua tengoklah kalau dia 50,000 ni akta baru. Kalau yang sebelum ni 30. Kalau 18 tu memang ni kalau boleh sebagai boleh sama ada cek balik dengan bank tu senang je dapatkan nombor pelik kereta tu. Kita sebagai makmum boleh tanya bank, kontak ke ataupun pergi ke kaunter atau bawa anak kita. Sebab apa-apa hutang di luar sana jangan kita duit tak apa simpan bawah bantal. Dia akan kalau simpan 1,000 dia akan buka lain kali pun 1,000. Cuma nilai dia kurang dah. Dulu boleh beli lebih tinggi. Tapi kalau hutang ni kita buat tak tahu je, dia bukan duduknya tu dia meningkat. Macam kat kredit dia 4 tahun. Jadi bagi saya bawa anak tu pergi kontak bank nak tahu berapa hutang dan kita buat full settlement. Ada kes ni yang kad kredit masa hujan dia lebih kurang 6,000. Dia biarkan masa dia bersara dia kena bayar 126,000. Allah. Dapat kredit menangis dia sebab nak kena bayar ke bank. Sebab dia duduk rumah hujan dia dah pindah. Baik. Tuan Sudin, kita ada seorang lagi pemanggil di talian. Hello, Puan Nurul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Puan Nurul silakan soalan. Okey, saya ada soalan. Suami saya dia bekerja dekat satu company swasta. Okey, dia kiranya ada satu hari tu dia supervisor datang untuk kira stok. Okey, lepas tu ada kerugian lah kiranya. Okey, lepas tu setiap staff dia tu kena bayar seorang 100,000. Okey. Okey, lepas tu dia bawa kes ni ke mahkamah. Lepas tu kalau kiranya tak hadir ataupun tak buat pembayaran, diorang akan kira suami saya tu bankrupt. So saya nak fahamkan lah yang tu. Okey, boleh. Okey, baik. Baik, terima kasih Puan Nurul ya. Dengarkan jawapan Okey, sebentar sama. nanti. Okey, dia sebab apabila maksudnya ni isu mungkin diklasifikasi sebagai kecurian stok lah. Ya, kita bertugas dan barang hilang. Jadi majikan tu bawa kes tu ke mahkamah. Mahkamah jika yalah kalau saya membuktikan kita tak hadir maknanya kita macam tak defend diri kita lah. Bagi saya bagusnya hadir untuk membuktikan dulu yang kita tak ambil. Kalau kita tak hadir seolah-olahnya yalah kita dah tak defend diri kita. Jadi hakim akan ikut yang itulah. Jadi apabila memutuskan dia dah berhutang kan akta bankrupt ni 50,000. Tadi 100,000. Memang akan jadi muflis. So bagi saya hadir ke mahkamah. Dia tak ada benda yang lebih menakutkan daripada mati je. Lain pada itu insya-Allah boleh selesai. Cuma kena ada ilmu je. Mati ni memang tak boleh dah. Dan jangan lepas tangan lah. Jangan. Just pergi ke mahkamah. Tak ada masalah. Okey. Baik. Kita bercakap tentang muflis ni. Okey, apa yang sedang kita bincang daripada awal dan sehingga sekarang termasuklah daripada kalangan pemanggil ni ialah dah terjebak ni. Ya, betul. Okey, kita bercakap tentang 20% daripada golongan muflis ni adalah golongan belia yang menjadi harapan untuk menggerakkan ekonomi negara dengan perbelanjaan dan sebagainya. Jadi untuk golongan ini supaya 25 ni harapnya dapat turun angkanya dari segi muflis ni. Bagaimana pengurusan kewangan ini? Inilah golongan yang kredit kad akan suka pergi kepada mereka, pinjaman-pinjaman dan sebagainya. Okey, dia yang perkara pertama yang paling penting elakkan itulah kad kredit ni. Nak guna boleh, tapi isunya
kena bayar habis. Kalau rasa memang tak boleh bayar sebab gini, kalau apabila guna kad kredit, bahaya juga. Dia sebenarnya ada kajian menunjukkan apabila kita guna kad kredit, belanja guna kad kredit, kita akan belanja 17% lebih ekstra. Kalau kita guna cash, pembelanjaan sebulan kita RM1,000 contoh. Pembelanjaan guna kad kredit dia akan jadi RM1,170. Setiap bulan tu. Kalau let's say RM1,000 kita memang akan bulan, ekstra 17%. Ya, at least 17%. Purata ni kajian dah dibuat dah. 17%. Mungkin kita dapat poin betul, tapi kalau kita bayar full tak apa, bagus. Tapi full pun kena ingat kita akan dah 10 extra 17%. Kalau RM10,000 kita biasa belanja sebulan, dia akan jadi RM11,700. Itu yang perlu kita tahu. Dan yang ni elakkanlah, kalau boleh tak perlu guna, jangan guna, ataupun simpan kat rumah je, tangan emergency je bawa. Cik Sazwan, dalam keadaan macam ni dah kredit kad tu dia macam dah keperluan dah. Dia isunya sebab kita kena tahu kadar dia. Kadar dia adalah 18%. Maknanya 4 tahun dia jadi double. Memang dah terdesak tapi mampu tak lepas pandemik ni kita nak settle. Baik. 4 tahun jadi double. Dan yang keduanya Ar-Rahnu yang pajak gadai tu pun jaga tu hutang kedua paling jahat. Dia sebenarnya kalau kita dah teruk dah situasi. Baru nak tanya tadi, kada emas besar ni. Dia boleh, tapi untuk short term tak apa. Kalau macam short term tak ada masalah. Boleh guna, jangan lama je. Kalau kita nak letak ni rasa-rasa tak boleh bayar, better kita jual. Better kita jual. Saya nak tanya, kalau penggunaan kredit kad kan, katalah sekarang kita dah mengguna amount-nya agak banyak. Kalau kita rasa macam moratorium kan, kita bila dah lepas ni nanti kan kita susah juga sebab tak ada pendapatan dan sebagainya, nak bayar macam mana. Adakah kita perlu call bank, bila tu terus hentikan dahulu? Okey, dia ada banyak cara. Satu cara adalah untuk dapat diskaun sehingga 70%. Macam mana tu? Itu kena pandai teknik. Teknik dia sebenarnya berhubung dengan bank je. Bagi tahu bank, saya dah tak boleh dah. Saya dah berhentikan kerja, dah tak ada income apa. Kan nak saman lah. Kata tak, ni ambil duit ni saya dah ambil bawah batal apa semua pecah tabung anak dan semua. Adalah 3,000. Hutang kita 10,000 contoh. Kalau nak ambil ni tapi settle. Yes. Kalau hutang lebih pada 4 tahun, insya-Allah boleh. Kalau hutang lebih 4 tahun. Sebab gini, apabila lebih 4 tahun hutang kita tu sebenarnya yang dia tinggal dalam account, contoh kita beli meja ni lah 4,000. Ya. Kalau hutang kita contoh dah 8 tahun. Yang kita duk bayar bukan meja, yang duit bayar meja dah habis lama. Itu duit keuntungan bank, interest bank je. Itu yang dia boleh negotiate. Tengoklah ada orang boleh 70, 50, 40. Dan ataupun kita ambil hutang kita minta dia restructure untuk bayar 2 tahun, 3 tahun bulanan. Boleh? Kalau kita stop memang kena potong. Maknanya banyak sebenarnya cara. Kena pandai nego orang kata kan. Cuma itulah tadi Cik sebenarnya sebut saya dah tak ada kerja, saya diberhentikan sampai. Itu barangkali kriteria yang membolehkan bank berbudi bicara itu. Betul. Sebab kalau tidak dia tak dapat langsung. Daripada tak dapat langsung, kalau saya pun sebagai ni better ambil 3,000. Okey, kalau orang tu masih lagi bekerja, dapat gaji seperti biasa, tapi nak nego macam ni juga, boleh ke tak boleh? Boleh jika hutang tu lebih 4 tahun. Lebih 4 tahun mesti dapat 30%. Tengok atas ni lah, tengok atas di antara bank dengan kita. Dan satu lagi tak boleh kat buat restructure 2 tahun. Dia jadi rendah. Kadar tu akan jadi 6%, 7% je. Kalau tidak 18%. 18%. Wow, okey. Semua terhenti macam mana Selain daripada kredit kad tadi, bagaimana penggunaannya, itu yang bahaya. Seterusnya? Okey, yang pembiayaan peribadi dah kalau dah ambil memang dia hutang yang buatkan kita semakin lama semakin miskin. Jadi kalau ada pandemik bertambah miskin lah apabila pendapatan kita berkurangan. Jadi itu pun restructure balik dengan bank. Walaupun dah habis moratorium, tak ada benda yang tak boleh selesai. Pergi ke bank nak negotiate. Saya ada seorang klien saya, dia pergi sini kan. Hutang dia bayar bank rumah 3,200. Dia deal dengan bank boleh untuk setahun. Daripada sekarang ni yang bulan September itu, sekarang Oktober 1,200 je. Selepas habis tahun baru jumpa bank balik untuk negotiate. Banyak juga dia yang diturunkan. Dia banyak tu. Jadi apa-apanya bagi saya bank pun dia pun bergantung pada kita pun bergantung pada dia. Bagi saya kena berhubung. Jangan duduk diam macam tadi lah, tak bayar kereta kena tarik duduk diam, jangan tuan. Itu memang ke bala-bala lebih besar keluar. Dia bukan macam duit kita simpan bawah dia tak berubah, yang lain semua berubah. Pihak pemerintahan pastinya daripada tak boleh bayar langsung, lebih baik diuruskan kembali. Ya, betul. At least sekurang-kurangnya pemerintah dapat juga sikit kan. Okey. Jadi sebenarnya ini yang kita bawakan topik ini kan, sebab mungkin kita memberi jalan lah kecil. Dia kereta pun sama, yang kena bankrupt saya tengok yang beli kereta besar dan sebagainya yang tak mampu. Dia gini, dalam hidup kita kena ada sumber paik yang banyak lah. Jangan satu, walaupun kita gaji satu pekerjaan 30,000 berbanding orang 5 orang seorang ni
dia ada pendapatan 4,000, melalui PAIK ni 3,000, campur semua 20,000 je. Yang ni satu. Yang ni lebih baik walaupun 20. Yang jadi bankrupt cepatnya ni. Dia baru tutup yang tu dah. Tutup PAIK tu habis. Kita nak huraikan tu sekejap lagi. Menarik tu. Okey, kita ada seorang lagi pemanggil di talian. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. Yeah. Saya Syamsul Huzi daripada Perak. Saya ingin bertanya mengenai halangan keluar negara bagi individu muflis. Okey. Saya rasa halangan tu macam tak relevan sebab individu muflis mungkin akan boleh keluar negara mencari pendapatan yang berganda berbanding duduk di dalam negara. Itu pandangan saya lah. Bagaimana ya? Okey, baik. Terima kasih. Terima kasih. Ini pandangannya. Sebab tadi kan kata bila muflis semua akaun telah dibekukan. Kalau misalnya tak ada akaun yang lain di atas nama orang lain kan. Jadi berpendapat kalau pergi bekerja di luar, pendapatan lebih tinggi. Okey. Senang nak bayar hutang keluar dari muflis. Dia sebenarnya apabila dah di bankrupt kita tak boleh keluar luar negara. Tapi dengan arahan mahkamah ataupun kebenaran contoh Jabatan Insolvensi tak ada masalah. Kena memohon. Kena memohon. Dia macam ni, dia takut nanti apabila orang buat muflis kat Malaysia ni, buat hutang, lepas tu lagi duduk luar negara. Habis bankrupt, bank-bank bakal bankrupt. So itu sebab kena ada undang-undang tu. Cuma kalau kita dapat buktikan dan meyakinkan pihak mahkamah sebagainya tak ada masalah. Yang kita ada peluang untuk dapat pekerjaan, kemudian untuk dapat bayar balik contoh hutang. dapat offer ke surat dengan apa, tapi apa-apa mahkamah akan memutuskan. Sebab apa yang dimomokkan adalah apabila diisytiharkan muflis, segala kehidupannya terhenti. Macam tak boleh buat apa dah. Adakah itu sebenarnya masih lagi boleh kita pegang kepada tak boleh keadaan itu? Betul, saya dulu pun pegang macam tu. Muflis ni, ya Allah. Dia dah takut. Minta jauh. Tapi apabila saya berhubung dengan Jabatan Insolvensi dan apabila saya tengok, dia ada jalan keluar yang okey, mudah. Tak ada masalah. Bagi saya dia tak ada teruk. Cumanya jangan kita, kalau yang belum terjebak lagi, janganlah. Elakkan terus. Sebab bukan habis harta kita semua. Takkan kita nak bermula balik dengan usia 50, 40 lebih. Sekarang ni 18 dah ada muflis tau. 18 tahun. 18 tahun dah muflis. Janji jaga. Nama kita ni setiap orang modal paling mahal kita ada. Jangan simply sign apa-apa. Kadang-kadang mak ayah guna nama kita jadi director. Lepas tu company tutup. Itu pun salah satulah. Jadi yang nak keluar negara tak ada masalah. Tak ada masalah dengan mendapat kelulusan. Wallahualam. Moral story hari ini, kena pandai nego lah. Kena pandai berunding satu, dan kemudian uruskan kewangan tu satu perkara yang setiap kita ingatkan lah. Tadi kita berhutang perkongsian tentang orang kata apa, jangan letakkan semua telur dalam satu bakul kan. Betul. Lepas ni insya-Allah kita jemput lagi insya-Allah untuk bincang lebih lanjut supaya mengurangkan risiko berhutang dan akhirnya menjadi muflis ni. Kata kuncinya komunikasi. Ya, betul. Apa-apa masalah pun berkomunikasi. Ilmu dan berkomunikasi. Ya, betul. Terima kasih Encik Syamsuddin Abdul Kadir, pening saya kewangan suka. kita. Kami pun suka. Baik, selepas ini kita akan berehat seketika. Kembali nanti ini yang kita bawakan. Dah tular videonya. Ini jual kreativiti. balik. Kan dapat balik datang kepada kita. Apam balik kepada kita. Okey, bersama Hadim Miswan dan tetamu selepas ni di Malaysia hari ini. Kepentingan jarak sosial dalam pencegahan COVID-19. Jarak sosial merupakan satu cara yang berkesan untuk memutuskan rantaian penyebaran COVID-19. Bagaimana anda boleh melakukannya? Membuat pembelian atas talian seperti barang keperluan, makanan dan membuat pembayaran atas talian seperti bil, utility dan pinjaman bank. Jika terpaksa berurusan di luar, pastikan anda mengamalkan jarak sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain seperti membeli makanan di restoran, mengisi minyak di stesen minyak, membuat urusan di ATM atau bank, membeli barang keperluan di pasar raya, menggunakan kemudahan pengangkutan awam, membeli ubat di farmasi. Jika membuat pembayaran di kaunter, guna pembayaran elektronik secara PayWave seperti kad kredit, kad debit dan e-wallet. Anda bosan? Lakukan aktiviti fizikal di rumah seperti melakukan regangan, berjalan sekitar rumah, berlari setempat, naik dan turun tangga, lompat tali dan berkebun. Jangan anjur atau hadir majlis sosial atau keagamaan seperti majlis hari jadi, majlis perkahwinan dan ceramah agama. Anda juga boleh berinteraksi dengan orang luar melalui aplikasi atas talian seperti Skype, WhatsApp, video call
dan FaceTime. Letakkan tangan di dada sebagai tanda hormat dengan ucapan salam bagi menggantikan bersalaman dan bersentuhan. Jauh semeter namun kekalkan interaksi. Bersama-sama putuskan rantaian COVID-19. Hari kuarantin diri. Kuarantin diri bermaksud mengasingkan diri bagi memutuskan rantaian jangkitan kepada orang lain. Siapa yang perlu lakukan kuarantin diri? Individu yang baru pulang dari luar negara, kontak rapat kepada kes positif COVID-19. Sila ambil langkah-langkah berikut. Sentiasa berada di rumah dan pastikan anda boleh dihubungi setiap masa. Hadkan pelawat dan senaraikan semua pelawat yang menziarahi anda. Amalkan adab batuk yang betul. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu apabila batuk atau bersin. Buang tisu yang telah digunakan dalam tong sampah bertutup dan cuci tangan serta-merta. Kerap cuci tangan dengan air dan sabun. Elakkan perkongsian peralatan makanan dan penjagaan diri. Cuci peralatan makanan yang digunakan dengan sabun pencuci sebelum digunakan semula. Disinfeksi permukaan yang kerap disentuh. Buka tingkap untuk pengudaraan rumah yang baik. Jika bergejala, sentiasa pakai penutup mulut dan hidung. Tinggal di bilik berasingan dan jarakkan diri 1 meter daripada orang lain. Dapatkan rawatan dengan segera di fasiliti kesihatan terdekat. Bersama kami di Malaysia hari ini, pastinya itu antara saranan dan juga pesanan yang kerap akan kita berikan dan juga bawakan berkenaan dengan menjaga kebersihan diri, keselamatan diri dan juga kawalan diri. Dan mungkin kita boleh kongsikan juga berkenaan dengan pentingnya untuk kita mendidik anak-anak yang kecil untuk mengamalkan kebersihan ini, terutamanya sebelum keluar rumah perlu basuh tangan, memastikan kita memakai hand sanitizer, terutamanya dalam memastikan bahawa ini menjadi satu keadaan dalam keadaan norma yang baharu. Dan selain daripada anak-anak kecil, yang paling penting bagi saya juga adalah untuk kita mengingatkan kepada ibu bapa kita berkaitan dengan perkara-perkara ini juga. Kadang-kadang ialah mereka ini kadang-kadang terlupa kan, kadang-kadang masih lagi belum biasa. Jadi penting untuk kita yang cakna dengan adanya media sosial ini berkaitan dengan kepentingan untuk menjaga kebersihan amalan. Kerana ini perlu kita ketahui bahawa kita perlu hidup dengan COVID-19 ini dalam satu jangka masa yang masih lagi belum kita ketahui. Okey, kita nak teruskan dengan satu lagi perkongsian ataupun penceritaan yang sangat baik berkaitan dengan rezeki si penjual apam balik. Kalau tadi kita dah berbicara mengenai faktor kewangan berkaitan dengan ekonomi, tentang bagaimana untuk mengelak daripada menjadi muflis. Ini mungkin antara satu inisiatif yang baik dari seorang anak muda ni yang tular di media sosial berkaitan dengan cara kreatif dalam menarik pelanggan membeli apam balik dengan menggunakan band putih. Dan apa yang lebih menarik adalah berkaitan dengan cara promosi itu dilakukan dengan keenakan suaranya, kecomelan, tonasi yang dilakukan itu. Dan untuk itu kita akan bersama dengan Abdul Hadi Abdullah, seorang peniaga dari Kelang, Selangor. Assalamualaikum, selamat pagi Hadi. Waalaikumsalam. Ya. Abdul Hadi cakap. Ya, baik. Ya. Bagaimana keadaan sekarang? Kita nampak dalam visual ni sedang berniaga ya? Ya, saya tengah pusing dekat berkaitan kampung area-area Kelang ni lah. Okey. Untuk penjagaan sesi pagi hari ni. Selalu kita meniaga sesi pagi dan sesi petang. Oh, memang bermula dari pagi lah. Pagi seawal pukul 9 pagi sampai pukul 12 tengah hari untuk sesi pagi. Ya. Untuk sesi petang daripada pukul 3 petang sampai pukul 6 petang. Oh, ada 3 jam lah waktu rehat tu. Okey Hadi, yang menariknya adalah tentang video yang tular tu. Yang pertamanya, bagaimana idea ini boleh timbul daripada Hadi dan juga yang berniaga ni? Idea ni munculnya daripada kawan peniaga saya jugalah. Dia ada buat macam ni juga. So, dia sarankan saya untuk buat macam ni. Untuk cakap peniaga pun pasal susah nak masuk, tak boleh masuk untuk dengan kes COVID-19 macam ni kan. Yeah. So, untuk cari sini. Untuk cari
untuk pendapatan yang lain lah. Suruh usaha jalan-jalan, cakap okey, seronok. So saya pun cubalah buang rasa malu untuk buat macam ni. Suara siapa di sebalik promosi Suara tersebut? saya sendiri. Dah alang-alang suara awak tu, boleh tak awak buat secara langsung? Nampak cara langsung Promosi boleh, tu. Boleh. Silakan. Assalamualaikum. Saya jual apam balik coklat, apam balik Milo, ekstra jagung kacang. Saya jual apam balik. Macam tu. Memang betul lah kalau kita dengar pun kalau secara langsung ataupun yang dah dirakam tu pun memang dari tak lapar tu jadi lapar lah ya. InsyaAllah lapar. So kalau berdekatan jumpa band putih, so jangan lari lah. Ramai komen band putih lari. sebab fizikal band putih tu lah. Okey, bagaimana penerimaan para pelanggan? Sebab sebelum ni Hadi, kita nak beli apam balik kan, kita perlu ke kedai kan. Ni awak yang bawakan apam balik tu kepada orang. Oh, banyak penerimaan yang baik-baik lah cakap untuk warga-warga yang lebih tua, susah nak berjalan ke sana sini kan. Cakap, oh baguslah. So petang tak payah susah pergi kedai buat minum. Makan petang datang kat rumah macam tu. Sekarang lokasi sebenar awak di mana? Di kampung Tanjung Syawal, Sungai Pinang. Sungai Pinang. Saya tadi kampung yang berdekatan tu saya singgah pagi tadi awal pukul 8 macam tu saya keluar dah. Ya. So, keluar untuk pagi. Saya tinggal kampung berdekatan dan pergi kampung berikutnya sebelah. So, kalau ada taman macam tu lah. Ya, maknanya satu kelang jugalah boleh berjalan ni ya. InsyaAllah. Buat masa ni itulah tu saya main sekitar area Meru. Okey. Ini saya dekat Kelang. Hadi ada permintaan sikit kalau boleh awak bawakan kami secara visualnya ke kawasan apam balik tu, sebab kita nak tengok apam balik ni kan biasanya dah siap dibuat ke bagaimana? Ini kita dah siap dibuat. Okey. Ini kita ada apam balik biasa. Apam balik apa? Apam balik biasa. Okey. Coklat. Okey. Kita Milo. Kalau boleh bukakanlah alang-alang kita nak tengok terliur kami di sini. Kita dah packaging, nampak tak? Okey. Ini apam balik. Ini apam balik yang dah siap di packaging lah. Okey. Kita dah bungkus panas-panas untuk dalam kabus ni, so untuk tahan kepanasan dia sampai petang. Mungkin boleh tahan sampai petang lah panas dia kalau masak daripada pagi. Betul. Satu hari berapa kuantiti yang boleh dijual ni Hadi? Untuk pagi ni saya bawa tak dalam 30 pieces, 40 pieces macam tu saja. Okey. Sebab kadang satu taman tu ada rezeki, adalah kalau tak ada kan saya lalu saja. Macam tu lah. Jalan-jalan orang buka order kita. Cari orang. Okey, ada juga pertanyaan mengatakan bahawa dah berapa lama Hadi berkecimpung dalam menjual apam balik ni, dan dengan menggunakan band putih ni bermula dari bila? Band putih ni selalu saya transport saya pergi ke pasar malam lah. Kedua ni namanya ke pasar malam. Okey. Jadi band putih ni, band ni lah selama saya berniaga lah. Hari-hari ke sana sini. Okey. Dah ambil dalam 3 tahun macam tu band ni. Macam tu. Ya, mungkin satu hari nanti dengan band putih ni boleh hantar ke Seri Pentas pula ya? InsyaAllah kalau jemput kami hadir. Okey. Hadi mungkin boleh mengambil kesempatan ni untuk sama-sama jugalah mengajak orang ramai, sebab ini mungkin satu tempoh yang sangat mencabar kepada peniaga-peniaga kecil seperti anda juga, untuk tidak berputus asa dan terus melakukan segala yang boleh dalam memastikan kelancaran perniagaan ini. Jadi dalam tempoh macam ni banyakkan bersabarlah. Bersabar, dugaan untuk semua peniaga rasa benda yang sama. Jadi nak tak nak kita kena sabarlah, usaha cari macam mana untuk ada cara lebih baik mungkin. Mungkin ada masing-masing ada cara masing-masing. Mungkin cara saya, mungkin ada cara orang. Kalau orang nak tiru pun saya tak ada masalah. Boleh buat macam saya juga kalau jangan rasa malulah macam tu. Jadi dengan waktu sekarang ni pun kena berhati-hatilah. Kita sama-sama jaga sama-sama macam tu. Okey Hadi, terima kasih banyak-banyak. Ada pelanggan tak sekarang ni? Pelanggan ni tadi untuk kampung ni dah habis beli dah tadi. Dah habis dah kalau tak boleh kita tunjukkan sama-sama. Jadi kalau
mana-mana yang berminat nak beli Apam balik, kami tengok je logo ni. Saya punya brand Apam Balik Jalanan. Mantap. Okey, Hadi, terima kasih banyak. Nampak. Okey, baik. Ya, sekian salam kepada rakan peniaga itu juga. Okey, baik. Ya, baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, itu dia Abdul Hadi Abdullah bersama dengan rakannya, seorang peniaga penjual Apam Balik ataupun Apam Balik Jalanan yang diberikan namanya, dan memastikan bahawa kelangsungan perniagaan boleh juga dilakukan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini. Itu antara inisiatif anak muda dalam memastikan bahawa mereka juga boleh mendapatkan pendapatan yang utama. Okey, kita nak berhenti seketika kerana selepas ini juga dengan seorang anak muda yang akan terus melakukan peningkatan di dalam karier industri seni ini. Bersama dengan kami di Malaysia Hari Ini. Hati ini bukan untuk disakiti, raga ini bukan untuk dilukai. Dampingi diriku dengan pelukan sayangmu. Rindu ini bukan untuk didustai, jiwa ini bukan untuk dicurangi. Mengertilah kasih yang aku terlalu mencintaimu. Yang aku inginkan hanya ketulusan darimu cintaku. Kau sering di dalam hidupku. Yang aku inginkan ku tak kau lupakan. Katakan padaku kau akan tetap setia ke akhir waktu. Rindu ini bukan untuk dicurangi, jiwa ini bukan untuk dicurangi. Mengertilah kasih yang aku terlalu mencintaimu. Yang aku inginkan hanya ketulusan darimu cintaku. Kau sendiri dalam hidupku. Yang aku inginkan ku tak kau lupakan. Katakan padaku kau akan tetap setia ke akhir waktu. Coba sejenak kau bayangkan, kita berdua bersama di pelaminan. Bahagia kita rasa, ku harap yang menjadi kenyataan. Yang aku inginkan hanya ketulusan darimu cintaku. Kau sendiri dalam hidupku. Yang aku inginkan ku tak kau lupakan. Katakan padaku kau akan tetap setia ke akhir waktu. Hidup diri katakan padaku
Inginnya saya nak dengar sekali. Sikit lagi. Kejap lagi satu lagi. Saya nak dengar. Daniel Chua. Ya, saya. Okey. Hebatnya, pagi-pagi buat suara macam tu. Itu lagu Ingin. Single terbaru saya. Single terbaru Ya. Daniel Chua, siapa tak kenal kalau dulu masa kecil. Yang kecil-kecil tu lah. Panjang dewasa. Ya, orang kata besar panjang dah, tinggi dah. Berapa lama transisi tu Dah berapa tahun dalam industri sebenarnya? Saya sebenarnya bermula dengan industri daripada 2013. 2013. Ni tahun ke-7 lah. Mana idola kecil tu 2013? 2013. Oh, okey. Baik. Daniel ni bukan saja penyanyi tapi pemuzik, pandai main muzik dan sebagainya. Producer muzik kan di UiTM. Betul. Okey, mungkin boleh ceritakan jugalah bagaimana permulaan bila dah ada single baru ni kan, menjadi penyanyi lah. Dulu saya dikenali sebagai Daniel idola kecil. So sekarang saya lebih dikenali sebagai Daniel Chuer. So, macam orang kata transisi tu kini dah macam orang kata dah tak ada dah Daniel idola kecil tu. So lebih dikenali sebagai Daniel Chuer. Kalau masih orang panggil Daniel idola kecil, boleh terima tak? Boleh. Sebab saya pun bermula dengan Daniel sebagai Daniel idola kecil. So sampai ke hari ni orang kenali saya daripada program idola kecil. Okay, tak ada masalah lah. Tak ada. Walaupun dah tak berapa kecil lah sebenarnya. Kita orang yang kecil ni. Kita je jadi kecil lah. Okay, baiklah ada penjarakan fizikal ni. Betul ada. Ada gambar Daniel masa idola kecil ke ada? Kita nak tengok sikit, nak throwback sikit. Sebentar tu boleh juga kita sementara kita tunggu gambar masa kecil tu. Kita tengoklah dulu video klip ni dekat mana ni? Ni dekat Tanah Larvina, Hulu Langat. Larvina. Okey. Saya dengar suara Daniel ni macam Sarah Raisuddin versi lelaki tau. Sarah Raisuddin versi lelaki. Ada tak orang cakap tu? Tak pernah lagi lah. Selalu orang cakap macam siapa? Dia cakap kalau lelaki dia cakap awak ni bakal pengganti Anwar Zain ni. InsyaAllah. Okey. Adakah reference awak sebegitu juga? R&B Ya, saya lebih kepada R&B. Saya banyak tengok penyanyi international. Baik. Suara ni dah lama kita tak dengar suara macam ni kan? Sebab lagu ini memperlihatkan juga kemantapan vokalnya. Ya, betul. Sebab sebab kami ni dekat Malaysia kan pagi-pagi kami tahu bahawa kadang-kadang nak lontar suara pagi-pagi pun susah. Betul. Jadi siapa tok gurunya ni? Saya sebenarnya tak adalah betul guru sangat. Saya sebenarnya banyak explore pasal nyanyian ni sendiri. Saya bermula nyanyi pun since saya umur 4 tahun. So macam saya dapat minat nak menyanyi tu daripada parents saya, kakak saya. Dan terus explore diri sendirilah. Betul. Jadi keluarga orang muzik penyanyi lah. Okay. Mana? Belakang ni ada. Alamak. Comel. 7 tahun beza banyak ni. Betul. Boleh ke buat posing macam tu sekali? Alamak. Song merah. Song merah. Masa tu pakai je lah kan. Idola kecil 6. Betul. Juara lah. Betul, ya saya. Juara dia memang champion ni. Betul. Jadi kalau untuk yang idola pula. Tengok gambar idola. Betul tengok idola ya. Macam Daniel sendiri lah. Jadi apa bila image yang bagaimana sebenarnya yang membawa personality awak? Saya sebenarnya macam orang sangat kenali saya daripada idola kecil. So, macam daripada segi nyanyian saya pun orang dah sangat kenal. So sebab dulu saya idola kecil saya sangat-sangat famous dengan saya punya hand gesture. Okey. So kalau saya menyanyi tangan ni memang takkan diam lah. So macam sampai ke hari ni orang cakap ni ke Daniel yang idola kecil nyanyi tangan tak reti nak diam tu. Adakah disebabkan itu awak suka letak mic pada mic stand supaya tangan tu lebih bebas? Ada hari ni saja. So, hari ni saja. So macam rasa macam nak mic stand hari ni so macam able to move lah. Okey, baik. Kita bercakap tentang bermula dengan idola kecil. Sekarang ni masih lagi nak bertanding ni. Betul. Akan masuk Vocal Mania ni. Betul. So itulah orang kata dah 7 tahun since idola kecil tu. So saya rasa Vocal Mania ni is actually a really good platform untuk saya kembali dengan image yang baru untuk saya tunjukkan kepada semua pengikut-pengikut saya daripada idola kecil yang saya masih juga Daniel, dikenali Daniel idola kecil dan kini orang kata apa muncul dengan image yang baru. Berevolusi lah ni. Orang kata revolusi lah. Jadi bagaimana persediaan tu ke awak dah biasa dengan pertandingan sebegitu atau bagaimana? Sebab kita baru tengok episod yang pertama itu kan. Persediaan saya so far sekarang ni saya sangat fokus kepada music arrangement lah. Saya bersama dengan rakan-rakan UiTM saya yang lain. Kita orang now is in the progress of working of the arrangement lah. So the rest tu sebenarnya terpulang kepada saya dan the rest juga terpulang kepada pengundi-pengundi saya. Tadi mula-mula masuk tadi kan kita Daniel Chuer ni
campuran Cina ke apa? Tak ada. Daniel dari Sabah. Saya daripada Sabah. Itu nama dia unik. Itulah dia. Itu memang nama betul kan? Betul nama saya. Senang orang nak ingat tu. Cuma nanti dia mesti nak sebut. Betul. Kan? Betul. 10 kali kita tanya tadi. Banyak. Daniel, Dia pun dah biasa dah biasa ditanya. Saya sangat biasa dah. Okey, berbalik kepada Vocal Mania tadi kan. Okey, sebelum ni kita tahu kalau pertandingan reality nyanyian ni lebih mempertaruhkan nyanyian. Betul. Tapi sekarang ni arrangement lagu pun penting juga. Betul. Berapa peratus pentingnya, signifikannya susunan muzik tu? Kalau bagi saya 70% sangat penting lah arrangement saya, bagi saya lah preference saya, sebab bila kita menyanyi kita harus sebatikan music arrangement bersama dengan suara. So macam if music arrangement tak balance bersama dengan suara, so saya rasa benda tu dia takkan jadi satu persembahan yang bagus. Music arrangement tak semestinya orang kata padu yang sangat-sangat bising penuh apa. Tak. Vokal pun yang utama jugalah. Kena seiring lah. Seiring dan seimbang dan kena satu lah kan. Ini kalau soalan kat UiTM ni akan penuh dapat jawapan. Pelajar muzik ni. Kita doakan yang terbaik. InsyaAllah, terima kasih. Good luck untuk Vocal Mania nanti. Terima kasih. Dan kita masih lagi nak bagi ruang untuk rehearsal lah untuk ni. Warm up suara untuk Vocal Mania walaupun lambat lagi. Kita nak dengar satu lagi lagu Adele. Ya, betul. Serius lah. Adele dah kurus sekarang. Tapi tak apa. Okey, sampai penghujung. Jangan lupa esok cerita tentang penyamar esok ni. Penyamar. Ya, datang rumah pakai uniform dan sebagainya, punya penyamar. Macam-macam cara lah sekarang ni kan. Dia ada cakap jaga diri. Okey. Senyum selalu. Jaga jarak. Silakan jalan. I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and now it's over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong, but my knees were far too weak to stand in your arms without falling to your feet. But there's a side to you that I never knew all the things you say, they were never true, and the games you play, you would always win, But I set fire to the rain, watch it pour as I touch your face. Round it burn, will I cry? 'Cause I heard it screaming out your name. When I lay with you, I could stay there. Close my eyes, will you hear? Forever, you and me together, nothing is better. 'Cause there's a side to you that I never knew all the things you say, they were never true, and the games you play, you would always win, But I set fire to the rain, watch it pour as I touch your face. Round it burn, well I cry, 'cause I heard it screaming out your name. I set fire to the rain, and I closer to the place. When I felt something die, 'cause I knew that was the last time. Sometimes I wake up by the door, they had to go